Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Okey, hari ini bersama saya lagi Faiz untuk subjek prinsip perakaunan. Okey, so hari ini kita masih lagi dalam bab yang sama, iaitu bab tingkatan 4, bab 8. Form 4 kita belajar pasal bab 8. Kita belajar pasal apa sayang? Kita belajar pasal pelarasan. Kalau dalam video sebelum ni saya ada menerangkan berkaitan tentang pelarasan terhadap akaun nominal. Betul, terhadap ya, ayat dia bahasa Melayu gitu. Okey, sebelum saya terangkan berkaitan dengan pelarasan kepada akaun nominal, which is kita ada belajar pasal hasil dah belanja, which is ada hasil hasil belum terpoleh, hasil belum terima, belanja prabayar, belanja belum bayar dan sebagainya. Betul. Okey, so hari ni saya nak continue lagi bab 8, which is dalam subtopik yang seterusnya, iaitu kita nak masuk tentang hutang lapuk terpulih, dan juga perhutukan hutang ragu. Kita nak masuk 3 benda ni: hutang lapuk terpulih, dan peruntukan hutang ragu. Okey, so kita akan masuk satu-satu untuk tengok apa benda yang cerita dalam setiap satu-satu ni. Ada 3 sebenarnya. Okey, so apa yang kamu akan dapat bila kamu dah habis tengok video ni? Pertama sekali, kamu akan tahu apa tu hutang ragu, macam mana kita nak catatkan hutang ragu, debit ke kredit ke apa ke dan sebagainya, apa pula hutang lapuk terpulih dan sebagainya, dan apa yang paling orang paling tricky soalan ni, orang paling macam apa ni PHR lah cerita dia. Okey, kita akan tengok dulu. Okey, so pertama sekali, okey, kita akan masuk dulu peruntukan, kita akan masuk dulu hutang lapuk. Okey, pertama sekali yang kamu kena faham, hutang lapuk ni dia adalah hutang yang memang tak boleh nak dikutip lagi. Hutang yang kita tak boleh nak kutip lagi, which is bila kita jual barang kepada pembeli. Betul, kita jual barang kepada pembeli secara kredit, iaitu secara hutang. Okey, sekarang ni dia hutang kita, betul. So dia kata dengan kita mungkin okey, tak apalah, kita dalam 3 bulan kita bayar dan sebagainya. Dia kata macam tu. Okey, lepas tu tiba-tiba mungkin dalam 3 bulan tu jadi sesuatu yang tak diingini. Aksiden mampus pula orang tu. Aksiden, dia meninggal. Orang tu lah pembeli tu. So dia punya bisnes pun tak ada siapa nak run, dan tutup, dan dia pun tak boleh nak bayar kita. Okey, apa sebab-sebabnya terjadi hutang lapuk ni? Salah satunya mungkin sebab pembeli tu mati, ataupun tak dapat dikesan, gila, lari dan sebagainya. Memang yang tak boleh nak kutip dah ni cerita dia. Okey, lepas tu bila terjadi hutang lapuk, kita tak boleh nak kutip dah. So hutang lapuk ni kita kena klasifikasikan dia sebagai belanja. Ingat, hutang lapuk adalah belanja. Okey, so bila hutang lapuk ni berlaku, kita tak boleh nak kutip, kita kena letak di bawah belanja, dan sebenarnya dia mengurangkan akaun belum terima dalam masa yang sama. Okey, cerita dia macam ni. Okey, saya cuba cerita dulu dia punya situasi macam ni. Saya jual barang kepada si A. Tiba-tiba A ni menghilangkan diri, ataupun dia punya company gulung tikar. Lepas tu dia pun hilangkan diri, saya tak dapat jumpa dia. So saya pun tak boleh nak kutip dah hutang saya daripada dia. So saya kena declare A ni sebagai hutang lapuk. So apa yang perlu saya buat? Saya kena kurangkan saya punya ABT, sebab ABT saya kan dia dah hutang saya. So saya kena kurangkanlah hutang ABT. Dalam masa sama saya kena tambahkan hutang lapuk. Okey, so bila ABT klasifikasinya adalah aset, okey, lepas tu hutang lapuk klasifikasinya belanja. Sekarang ni ABT kita kena kurangkan, betul? Belanja kita kena tambah. So aset berkurang belah kredit, belanja bertambah belah debit. So kita tahu sebenarnya cara nak tulis dia adalah debit hutang lapuk, kredit ABT. Itu cerita dia. Okey, sebab apa? Saya kena menambahkan belanja saya, yang itu hutang lapuk, dan saya kena mengurangkan hutang ABT saya. Sebab saya tak boleh kutip dah, sian kan. Okey. Okey, itu je cerita untuk hutang lapuk. Hutang lapuk dia punya cerita simple saja. Alhamdulillah, astagfirullahalazim. Alhamdulillah.
kalau dalam soalan, dia tak akan complicatedkan soalan hutang lapuk ni. Sangat simple. Ayat dia mungkin ABT dihapuskan sebanyak berapa-berapa, ABT tidak dapat dikutip berapa-berapa, hutang lapuk diwujudkan berapa-berapa. Ayat dia very simple. Dia tak ada pusing-pusing. Ahmad seorang ABT terlanggar kereta mampu tengah jalan. Tak ada cerita dia. Dia punya ayat very simple untuk hutang lapuk. Okay, itu dia cerita untuk hutang lapuk. Sekarang kita tengok pula hutang lapuk terpulih. Okey, hutang lapuk terpulih. Sebelum kita pergi lebih lanjut apa itu hutang lapuk terpulih, dia ni bawah klasifikasi hasil. Okey, sekarang saya cerita apa tu hutang lapuk terpulih. Tadi cerita yang atas ni adalah hutang lapuk, hutang yang saya tak boleh nak kutip dah. Betul, sebab dia lari ke, dia hilangkan diri ke, dia bankrupt ke, lepas tu dia tak boleh bayar saya dah, so saya terpaksa letak dia sebagai belanja dan hutang ABT saya kena kurangkan. Okey, lepas tu tiba-tiba mungkin katakanlah lepas 3 tahun, tiba-tiba lah contoh saya jalan kat mall, terjumpa pula dia punya waris kan. Cerita Ahmad tadi lah, Ahmad tu accident kan, so tak boleh bayar hutang saya. So dia punya hutang saya kena kurangkan. Tiba-tiba lepas 3 tahun saya jalan kat mall, tiba-tiba waris dia tegur saya, Cik Faiz, oh ni Cik Ahmad, saya baru tahu Cik Ahmad punya company dulu ada berhutang dengan company Cik Faiz dan sebagainya. So ini saya buat bayaran dululah. So dia nak bayar pula tiba-tiba. So sebenarnya hutang lapuk terpulih ni adalah hasil. Dia pulihkan balik hutang yang kita dah lapukkan tu. Nak jadi hutang lapuk terpulih, mesti kena jadi hutang lapuk dulu. Tak boleh tiba-tiba terpulih. Okey, cerita dia bila orang tu bayar kita balik, apa yang kita akan tambahkan dia adalah apa dia bayar guna apa, tunai ataupun bank. Okey, lepas tu apa yang kita kena tambahkan satu lagi adalah hutang lapuk terpulih. Hasil kita bertambah. So bila sekarang ni tunai dengan bank ni adalah aset, hutang lapuk terpulih ni adalah hasil. So bila aset bertambah belah debit, hasil bertambah belah kredit. Ni cerita dia. Okey, so macam mana nak tulis dia? Cara nak tulis dia adalah debit, tunai ataupun bank. Kita tengok orang tu bayar pakai apa. Kredit, kita letak hutang lapuk terpulih. Okey. So kenapa saya letak macam ni? Sebab bila dah hutang lapuk terpulih tu, orang tu bayar saya balik betul. So duit saya bertambah, aset bertambah belah debit. Selepas tu hasil saya hutang lapuk terpulih ni bertambah juga. So belah kredit, hasil bertambah belah kredit. Itu cerita dia. Okey. So faham setakat ni untuk hutang lapuk dengan hutang lapuk terpulih. Ingat, hutang lapuk ni adalah hutang yang kamu memang tak boleh nak kutip dah. So bila kamu tak boleh nak kutip disebabkan ada faktor dia, mati ke orang tu meninggal dunia ke, meninggal dunia dalam bahasa mudah dia, ataupun orang tu larikan diri ke, orang tu gulung tikar dan sebagainya. So dia tak boleh bayar hutang kita. So kita kena kurangkan ABT kita. Ingat, ABT ni adalah aset, sebab tu kita kena kurangkan dia berada di sebelah kredit, aset berkurang belah kredit. Dan kita kena wujudkan satu akaun yang itu hutang lapuk. Yang itu hutang lapuk ni adalah belanja. Belanja kita kena bertambah pula. So kita kena letak belah debit. Sekarang ni bila jadi hutang lapuk adalah hutang yang kita dah lapukkan tadi. Hutang lapuk terpulih adalah kita nak pulihkan balik hutang yang kita lapukkan tadi. Okey, sekarang ni katakan dapat kita tahun orang tu nak bayar kita balik. So dia bayar kita pakai apa? Tunai ataupun bank. Dua method saja. So bila tunai ataupun bank bertambah, sebab dia adalah aset, bertambah belah debit. So saya punya hasil pun bertambah, iaitu hutang lapuk terpulih berada di sebelah kredit. Habis cerita. Alright. Okey, so cerita yang ketiga ni saya nak cerita berkaitan dengan peruntukan hutang ragu. PHR ni dia sedikit complicated. Dia tak macam hutang lapuk dengan hutang lapuk terpulih. Dia very straightforward punya soalan, betul, ataupun ayat dia sangat mudah untuk difahami. Tapi kalau peruntukan hutang ragu ni kita kena main-main sikit. Okey. Pertama sekali, peruntukan hutang ragu ni kamu kena faham dulu. Saya suka panggil dia PHR, iaitu peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu ni adalah satu
kita macam menjangkakan, kita buat satu unjuran yang akan berlaku hutang lapuk pada akhir tempoh perakaunan. So kita meragu-ragukan. Ayat dekat sini pun dia macam dah ragu. So maksudnya kita macam meragu-ragukan yang ABT tu tak boleh nak bayar kita. So cerita dia macam tu. So setiap company dia akan letakkan 1%, iaitu 1%. Berapa yang mungkin dia menjangkakan ABT tu tak boleh nak bayar kita, yang bakal menjadi hutang lapuk. Dia akan letak 1%. So formula untuk kira hutang lapuk, PHR kena ada formula sikit. Formula untuk kira hutang lapuk adalah dia punya persen dia akan bagi dalam soalan, iaitu peratusan. Kena darab dengan ABT bersih. Kenapa saya letak ABT bersih? Sebab ABT, kalau ABT bermaksud hutang asal, katakanlah hutang asal ABT dengan saya 1000, tiba-tiba berlaku hutang lapuk, so saya kena tolak hutang lapuk katakanlah 50, so tinggal 950, betul? So 950 ni adalah ABT bersih selepas saya tolak dengan hutang lapuk ataupun apa-apa pelarasan yang berkaitan dengan ABT. Sebab tu dia cakap ABT bersih. Tapi selalunya dia akan menyentuh ABT bersih ni, dia akan sentuh hutang lapuk dulu, baru dia akan sentuh PHR. Sebab kamu kena tolak dengan semua pelarasan yang berkaitan dengan ABT. Formula dia adalah peratusan kali ABT bersih. So cerita dia kat sini macam ni. Dalam soalan dia bagi dia akan bagi macam ni. Dia akan bagi macam ni. Ni imbangan duga. Petikan sajalah, petikan. Petakan pula. Petikan. Lepas tu dia akan bagi kita kat sini ABT. Lepas tu kat sini dia akan bagi kita PHR. ABT dia bagi kita 1000. PHR dia bagi kita 200 contoh. So untuk pengetahuan kamu sekali lagi, PHR ni dia akan mengurangkan jumlah ABT dekat dalam PKK nanti. So bila dia mengurangkan ABT, yang itu dia akan mengurangkan aset, so dia akan berada di sebelah kredit. So segitu ni untuk imbangan dunia punya petikan lah. Lepas tu dekat soalan dia kata ABT diselaraskan 2% setahun. Tadi formula dia adalah ABT kena darab dengan peratus saya dia bagi. So ABT saya 1000, saya darab dengan peratus saya bagi 2%, iaitu saya akan dapat 20. Yang ini saya akan plug in dekat PKK. Saya akan tolakkan dia dengan ABT, iaitu saya akan letak di bawah aset semasa. Cara dia nak letak dia adalah so saya kena, apa yang perlu saya buat adalah saya kena kurangkan dekat ABT, betul? So dekat dalam PHR ni dia akan jadi dua benda. Satu pertambahan PHR, satu pengurangan PHR. Apa itu pertambahan dengan pengurangan PHR? Sekarang kita nak tengok Tadi ingat ni. Sekarang kita tengok kat sini. PHR dia boleh jadi pertambahan PHR ataupun pengurangan. Dia boleh jadi salah satu sahaja macam mana nak tahu dia bertambah ke dia berkurang? Ingat, setiap kali kita buat pelarasan mesti ada yang masuk APUR, akaun perdagangan terugi, dan akan ada yang masuk PKK, penyata kedudukan kewangan. So sekarang ni kita dah tahu, yang kita kira darab persen ni terus kita akan masukkan di bawah PKK, iaitu bawah aset semasa. Kita akan tolakkan dia dengan ABT. So apa yang masuk APUR? Sama ada pertambahan ataupun pengurangan. Ini APUR, akan masuk APUR, sama ada dia salah satu sahaja. So bila pertambahan PHR, dia akan masuk bawah belanja. Bila pengurangan, dia akan masuk bawah hasil. Macam mana kita nak tahu dia bertambah ke dia berkurang? Pertama sekali, yang kita kira RM20, betul? Yang dia bagi dekat imbangan duga berapa? RM50. Sekarang ni, daripada yang dia bagi dengan yang kita kira, bertambah ke berkurang? 50 ke 20. So berkurang. Bila pengurangan, kita akan letakkan di bawah hasil. Apa yang kita nak letak bawah hasil?
yang itu pengurangan PHR sebanyak berapa? Berapa perbezaan dia? Sebanyak 30. Itu sahaja. Katakanlah saya tukar soalan, saya letak sini 10. Contoh. Okey, so 10 yang dibagi saya kira 20. Daripada 10 yang dibagi saya kira 20, bertambah ke berkurang? Bertambah. So saya kena letak bawah pertambahan PHR bawah belanja. Saya akan letak berapa beza dia, yang itu 10. Itu saja. Gitu. So ini saya akan masuk bawah apur, bawah belanja ataupun bawah hasil, salah satu sahaja, sama ada dia bertambah ataupun dia berkurang. Okey? Okey, setakat ni jelas tak untuk penerangan hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu? Okey, sekali lagi saya tunjukkan apa itu peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ni adalah dia satu unjuran ataupun satu jangkaan company yang ABT tu tak boleh nak bayar hutang dia. So dia meragukan. Dia macam meragu-ragukan lah, ABT ni tak boleh bayar hutang aku ni. So dia kena letak 1%, which is kita kena darabkan dengan ABT bersih. Okay, formula dia pertama sekali kita kena ambil persen yang dia bagi, kita kena darab dengan ABT bersih. Sebab apa ABT bersih? Ingat, ABT yang dia bagi dekat dalam imbangan duga tak semestinya bersih. Dia mungkin bukan kotor lah, maksudnya mungkin ada lagi pelarasan yang akan menyentuh ABT. Contoh, dia kata tiba-tiba hujung tahun ada hutang lapuk. So bila hutang lapuk kita kena mengurangkan ABT, betul? So kita kena tolak dulu hutang lapuk, baru kita kena darab dengan persen. Tapi sekarang ni ada hutang lapuk, tak ada. So dalam soalan dia bagi ABT, dia bagi PHR dan dia bagi kat sini ABT diselaraskan 2% setahun untuk peruntukan hutang ragu. So apa yang perlu kita ambil? Kita ambil 2% yang dia bagi, kita kena darab dengan ABT kita. Sebab ini yang bersih lah, tak ada apa-apa pelarasan yang berkaitan dengan ABT. So saya akan dapat RM20. RM20 ni saya akan letak bawah PKK, bawah aset semasa. Ingat, PHR ni dia akan mengurangkan ABT. So macam mana nanti kamu punya PKK kamu kan dekat aset semasa nanti kan, kamu tulis ABT, kamu akan tolak dengan PHR. ABT kamu berapa? 1000, PHR kamu 20. So kamu dah total up letak sini. Itu je cerita dia. Berapa? 980. Kat situ. Cerita dia. Okey, lepas tu saya dapat 20, ini saya akan masuk bawah PKK, bawah aset semasa. So lepas tu apa yang masuk bawah apur? Yang masuk bawah apur sama ada dia bertambah ataupun berkurang. Macam mana kita nak tahu dia bertambah ke berkurang? Pertama sekali saya kena tengok dulu PHR yang dibagi dekat dalam imbangan duga. PHR yang dibagi dekat imbangan duga adalah RM50, yang saya kira RM20. Daripada dibagi sampai saya kira bertambah ke berkurang? Berkurang. Bila pengurangan PHR, saya akan masukkan dia bawah hasil. Saya akan masukkan berapa perbezaan dia. 50 tolak 20, saya dapat 30. Okey, katakanlah saya tukar soalan kat sini, saya letak sini 10. Sekali lagi saya ulang. 10 dia bagi, saya kira RM20, bertambah ke berkurang? Bertambah berapa? Bertambah RM10. So saya akan masuk bawah belanja sebagai pertambahan PHR, peruntukan hutang ragu. Letak je pengurangan PHR, pertambahan PHR. Itu saja. Okey. So saya harap untuk kali ni punya penerangan kamu jelas. Untuk next video saya akan jelaskan lebih dia punya soalan macam mana, dan kita akan tengok macam mana nak buat dia. Okey. So sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe kita punya video. Ajak kawan-kawan ramai-ramai tengok. Kalau tak faham boleh komen kat bawah. InsyaAllah saya cuba jawab, dan kita cuba hasilkan video lagi kalau tak boleh nak faham dengan konten kali ini, insyaAllah. Okey, so sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.